Terima kasih ya sekali lagi saudari Liana, MC kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Ramadan. Yang berusaha Dr. Mira Dato' Najwa Muhammad Rodi, Koordinator Persatuan Pelajar Kolej Pengajian Kejuruteraan. Yang berusaha Puan Nur Hafizah Cik Mat, Timbalan Bendahari UKZ 8. Terima kasih turut hadir bersama kami pada hari ini. Yang berusaha Encik Muhammad Fazli Sumari, Pegawai Eksekutif Hal Ehwal Pelajar Kolej Pengajian Kejuruteraan. Yang dihormati barisan penyelaras HEP dan juga staf-staf pentadbiran HEP yang turut hadir pada hari ini. Seterusnya barisan penasihat persatuan dan juga yang paling penting hari ini, para pelajar barisan MT yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana berkat izin dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam satu program yang memang amat penting dalam episod perjalanan unit kepimpinan dan pembangunan pelajar itu sendiri, yang mana ini merupakan satu kursus yang memang kita adakan pada setiap semester. Sebelum saya nak teruskan lagi, saya terlebih dahulu nak ucapkan jutaan terima kasih kepada para penasihat yang juga turut hadir pada hari ini. Memandangkan minggu ini adalah minggu akademik yang mana kita memang agak sibuk, tetapi kesediaan untuk hadir bersama tu amat dihargai kerana ini adalah satu platform yang amat penting kerana kita akan memberi taklimat-taklimat dan juga perkara-perkara terkini berkaitan dengan perjalanan aktiviti persatuan dan kelab di KPK itu sendiri. Saya juga mengambil kesempatan untuk ucapkan tahniah dan selamat melangkah ke semester baru kepada semua pelajar kerana baru saja mendapat keputusan peperiksaan pada minggu lepas hari Jumaat. Seterusnya saya sentuh sikit tentang carta organisasi dan saya akan fokuskan lebih kepada unit kepimpinan dan pembangunan pelajar itu sendirilah kerana dia sinonim dengan apa yang kita akan bincangkan ataupun apa yang akan kita lalui pada hari ini. Sebagaimana yang semua sedia maklum, KPK telah wujud bermula 29 Mac 2021, yang mana sebelum ini mantan PNC adalah Prof. Suhaimi dan telah diambil alih oleh Prof. TS Dr. Hamidah Muhammad Saman. So saya harap semua kenal ya, pelajar-pelajar semua kenal PNC. Dan seterusnya kita ada Dekan HEP, Prof. Azlina. Prof. Azlina binti Grace. So beliau tidak dapat join bersama pada hari ini kerana ada urusan yang lain. Dan seterusnya ini unit yang saya beritahu tadi. Kita ada dua unit penting lah, iaitu satu adalah unit kepimpinan dan pembangunan pelajar dan lagi satu adalah unit kebajikan dan kesejahteraan pelajar. Jadi kalau lihat di sini, kalau aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan, kita akan fokuskan kepada unit kepimpinan dan pembangunan pelajar sebagaimana yang saya maklumkan tadi. So dalam unit KPP ni, kepimpinan dan pembangunan pelajar, yang menguruskan berkaitan dengan kelab dan persatuan adalah Dr. Mira Dato' Najwa Muhammad Rodi. Saya yakin semua pelajar yang ada dekat sini mengenali beliau kerana kelab berurusan dengan beliau. Selain daripada itu, yang turut sama dalam semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan unit kepimpinan dan pembangunan pelajar adalah IR Dr. Muhammad Syukri Hadi, yang mana beliau adalah merupakan penyelaras program profesional. Program profesional ni adalah satu program yang kita wujudkan untuk menambahkan value added pada pelajar KPK selain daripada sertifikat ataupun akademik skor yang kita dapati, kita ada juga penambahan sijil-sijil kompetensi yang lain. Contohnya yang melibatkan badan-badan seperti BEM, CIDB dan sebagainya. Dan juga ada
seorang lagi penyelaras iaitu teknologis Dr. Muhammad Faiz bin Mat. Dalam antara skop TS Dr. Muhammad Faiz ni adalah lebih kepada apa jua aktiviti-aktiviti pelajar yang menjurus kepada pertandingan dan juga pengantarbangsaan. Jadi ini adalah figure penting dalam unit kepimpinan dan pembangunan pelajar. Selain daripada itu, yang saya beritahu tadi, kita ada unit kebajikan yang mana ada Prof Adil, Dr. Farah, ketampakan dan keterangan pelajar, Dr. Fuzia, dan juga Encik Muhammad Suhairi. Semua ini adalah pentadbir akademik yang pelajar akan berurusan. Kalau kata melibatkan aktiviti-aktiviti pelajar dan mendukung kepada semua proses ini, ataupun yang paling penting daripada pengurusan aktiviti pelajar adalah under tim pentadbiran itu sendiri, yang mana diketuai oleh Puan Salina Yusof, dan juga kita ada Encik Suhaibi bin Zainal Abidin, dan yang paling penting yang selalu pelajar berurusan adalah Encik Muhammad Fazli Sumari, yang mana contohnya kalau berkaitan dengan kertas kerja dan sebagainya. Dan hari ini juga insya-Allah Encik Fazli juga akan ada slot untuk menerangkan SOP, contohnya berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pelajar di KPK. Dan yang lain-lainnya adalah staff admin lah, yang mana pelajar memang secara saya beranggapan terutama sekali pelajar MP yang telah menjadi AJK ataupun yang telah menjadi ahli pada semester yang sebelum ni kenal dengan staff-staff HEP ini. Dan anda juga boleh merujuk kepada laman web HEP itu sendirilah untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Baik. Selain daripada staff HEP, kita ada, kita namakan ini adalah yang di belakang ataupun backbone kepada pengurusan aktiviti HEP itu sendiri. Ada MPP selama 2 orang, saya rasa semua dah kenal MPP Adhar dan juga MPP Dalila, dan ini adalah SMK. Kalau dulu kita dikenali sebagai SMF di setiap pengajian, tetapi sejak kita tubuhkan pada 23 Februari 2024 yang lalu, yang mana semua SMK ini telah melalui satu proses pengundian. Pengundian itu telah dilakukan secara dalam talian, iaitu pada 17 dan 18 Februari 2024. Jadi dengan proses pengundian tersebut, dengan pemilihan dan juga telah dibentangkan dalam mesyuarat eksekutif HEP itu sendiri, maka wujudlah organisasi Sekretariat Mahasiswa Kolej Pengajian Kejuruteraan, yang mana dikenali sebagai SMKPK. So saya harap sangat dalam mana-mana paperwork, dalam mana-mana urusan para pelajar dan juga penasihat persatuan itu sendiri cakna tentang perubahan ini. Kita tidak ada lagi Sekretariat Mahasiswa Fakulti. Yang kita ada sekarang adalah Sekretariat Mahasiswa KPK ataupun SMKPK. Jadi saya harap sangat perkara ini dipandang seriuslah. Terutama sekali kita dah jumpa ada beberapa paperwork yang dihantar sebelum ni pun masih lagi menggunakan Sekretariat Mahasiswa Fakulti pengajian masing-masing. So saya harap sangat ini tidak berlaku, dan insya-Allah pihak kami, pihak HEP dari masa ke semasa dan juga bersama dengan saudara Irfan dan juga 3 timbalan presiden yang ada di sini, Siti Nur Kastina, Intan Nur Farahin dan juga Ili Nazibah, akan berusaha untuk memastikan perjalanan SMK ini berjalan dengan lancar dan juga kita membiasakan perkara yang baru ini, insya-Allah. Dan kita juga meminta feedback daripada semua MP dan juga penasihat-penasihat persatuan sekiranya ada sebarang feedback untuk penambahbaikan kepada kami, especially untuk memastikan semua operasi kita berjalan lancar
dan juga meningkatkan daripada segi visibility itu sendirilah, KPK itu sendiri. Dan seterusnya, ini agak penting. Agak penting. Kenapa saya katakan agak penting? Kerana kalau kita pandang daripada sudut mana pun, kalau sekiranya aktiviti persatuan, dia memanglah akan ada seorang penasihat. Ada seorang penasihat. Dan sebagaimana yang para penasihat di sini pun sedia maklum, yang mana lantikan seorang penasihat itu akan disertakan dengan TOR, term of reference, which is the TOR itself sebenarnya dia mengandungi beberapa perkara lah yang perlu untuk penasihat sendiri aware, dan perlu untuk penasihat sendiri memastikan bahawa semua perkara tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin. And then sebagai HEP sendiri, pejabat Haiwan Pelajar sentiasa terbuka untuk menerima sebarang komen, untuk menerima sebarang cadangan, untuk berbincang dengan kami. Jadi boleh datang, boleh berbincang, boleh menyatakan sebarang pandangan untuk sebarang penambahbaikan. Okey, kalau saya mohon di sini, saya faham semua penasihat dekat sini telah menjalankan peranan dengan sebaik mungkin. Cuma adalah mungkin yang terlepas pandang, kadang-kadang bila dapat surat lantikan tu tidak melihat kepada TOR yang di belakang surat lantikan tersebut. Okey, kalau lihat di sini menasihat persatuan mengenai perancangan aktiviti. Ini perkara yang penting. Maksudnya setiap permulaan sesuatu semester, kalau kita katakan tahunan lah kalau di HEP kita akan buat perancangan tahunan. Kami akan buat perancangan tahunan. Sekejap lagi saya akan sentuh lah. Alright. Okey. Jadi semua permulaan setiap tahun sepatutnya seseorang penasihat itu dah tahu dah perancangan aktiviti persatuan masing-masing. Okey, ini penting kerana apabila kita ada perancangan, barulah kita akan dapat bergerak dengan lebih awal. Okey, kemudian kalau lihat daripada segi macam memantau pelaksanaan aktiviti. Kenapa kita katakan perkara di sini penting? Pernah berlaku, saya rasa saya akan share perkara ni, tapi saya tidak namakanlah mana-mana persatuan yang terlibat. Okey, pelajar melakukan aktiviti tetapi penasihat persatuan tidak mengetahui yang aktiviti tersebut dilaksanakan oleh pelajar. Ada masalah ke ya? Kenapa dia hilang? Dr. Mira dapat saya share? Kenapa setiap kali saya kena tekan share? Boleh? Alright. Okey. Jadi apabila ini berlaku, okey, terdapat satu perkara lah, satu isu yang berlaku. Bila kita refer kepada penasihat mengatakan saya tidak tahu program ini dilaksanakan. Jadi persoalan kita sekarang bila kita refer kepada paperwork. Ini yang kita nak bincangkan di sini. This is a quite serious matter. Serious matter apabila dia melibatkan integriti dan juga dia melibatkan juga kepada keselamatan pelajar itu sendiri. Ini bukannya yang kami sentuh di sini bukannya integriti yang penasihat itu. Pelajar yang membuat paperwork ini. Kita sedia maklum sejak zaman COVID, saya kata zaman COVID lah ya, sejak era COVID dahulu, kita telah membiasakan yang tidak biasa sebelum ini. Yang sebelum ni kita akan biasa kalau tanda tangan memang secara hard copy lah. Bila datang kita tanda tangan, betul. Tetapi apabila berlakunya after pandemic pun, bila berlakunya sebegitu, kita dah membiasakan, which is digital sign. So apabila digital sign, mungkin program pertama, program kedua, penasihat tahu. Tapi program ketiga ni pelajar suka-suka ambil tanda tangan penasihat. Dan dia mengandaikan tak apa, penasihat tahu. Sebenarnya penasihat tidak tahu.
So, kalau kita lihat di situ, ini dah lebih kepada integriti pelajar itu sendiri. Sedangkan you all pun sedia maklum, kenapa sebenarnya? Kenapa antara sebab-sebab penting pelajar ini join dalam persatuan? Banyak kan? Banyak dia punya orang kata advantage apabila pelajar itu join persatuan. Okay, selain daripada meningkatkan jati diri pelajar itu sendiri, so pelajar ni juga akan dapat kreatif, okay, sebab dia akan buat sesuatu yang di luar daripada akademik, okay, dan dia juga akan jumpa dengan ramai orang, dia akan meningkatkan lagi disiplin dia, pengurusan masa yang lebih bagus. Okay, kalau sentuh pasal pengurusan masa, contoh hari ini kan, kita kata kita mula pukul 9. So kalau kita tengok tadi, kalau dinilai daripada peserta sendirilah, kita ada 119 ahli SMK, yang mana memang kena join lah. Dan kita ada MT dalam 22 lagi persatuan yang ada. So kalau 22 tu kita darab dengan let's say lah MT tu 5 orang, pun sepatutnya kita dah ada dalam 200 lebih dalam kita punya program pada hari ini. Tetapi itu tidak berlaku. So inilah juga masalahnya, kalau sekiranya yang join ni dia akan faham lah. Yang tak join tu nanti dia akan tertanya, HEP tidak pernah maklumkan apa-apa. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi saya nak simpulkan di sini ya. Beza orang yang tidak tahu dan orang yang tidak mengambil tahu. Okey? Faham kan maksud dia? Tidak mengambil tahu itu dia memang sengaja tak mengambil tahu. So sengaja tidak join, tetapi bila berlaku sesuatu perkara, dia mengatakan dia tak tahu. Jadi itulah perkara penting ya, kita nak sangat pelajar faham, nak sangat dalam masa yang sama penasihat itu sendiri benar-benar aware, benar-benar menjalankan setiap yang kita katakan TOR tadilah ya, sebagai penasihat persatuan. Dan perlu diingatkan, lantikan sebagai penasihat persatuan itu sendiri sebenarnya adalah daripada lantikan level universiti. Okay, which is dia bukannya level di among us di KPK ini sendiri. Okay, so apabila begitu kita faham amanah itu besar sebenarnya untuk kemenjadian pelajar. Okay, kalau kita kata, kita sebut tentang graduan holistik dan sebagainya, yang mana pelajar yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti persatuan ini sebenarnya, mereka sedang mendidik diri mereka untuk berada di dunia sebenar apabila berkerjaya kelak. Kerana kalau kita lihat kadang-kadang pelajar yang dapat sebagai contoh, saya tak kata semua ya, sebagai contoh, pelajar dia dapat 4 flat. Tapi apabila mereka berkerjaya, mereka tidak boleh, kerana bila belajar, mereka terlalu fokus kepada academic matter. Okay, mungkin kita kata lah, selalu fokus, belajar. Tapi tidak pernah melibatkan langsung diri dalam aktiviti-aktiviti bersatuan. Mereka mungkin menjadi seorang yang hanya memikirkan tentang diri sendiri. Tidak ada fikir tentang masyarakat. Tidak fikir how to deal with the difficult person, contoh. So apabila mereka berkerjaya, mereka ini tidak boleh adapt ataupun tidak akan cemerlang sebagaimana pelajar yang akademik pun bagus, contohnya 3.7, kan, 3.5. Tapi dalam masa yang sama, pelajar ini juga aktif dalam pelbagai aktiviti. Aktiviti persatuan dia aktif, dia juga merupakan seorang pemimpin, dekat Kolej Kediaman pun dia aktif. So, apa kunci kepada perkara ini? Sebenarnya adalah pelajar itu sendiri tahu bagaimana nak membawa dirinya, tahu bagaimana nak menguruskan masa dengan berkesan. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat dalam, kita kan ada setiap kali majlis convocation anugerah graduan terbaik contohnya, anugerah kepimpinan pelajar contohnya. So ini adalah antara kriteria yang akan dinilai. Okay, yang mana pihak pengajian
dan juga HEP akan membuat pemilihan dan akan menghantar sedara nama ni ke pihak yang lebih atas lah di UiTM, dan mereka akan menilai juga daripada apa yang saya nyatakan tadi. So tak boleh, tak semestinya untuk cemerlang akademik sahaja untuk mendapat anugerah-anugerah tersebut. Okey, kita sambung sikit lagi. Right, saya ada lagi dalam 26 minit. Tak apa, saya akan habis on time. Don't worry. Okey, then yang seterusnya, memastikan pelajar sentiasa menjaga sasiah rupa diri dan imej universiti. So kenapa kita nyatakan di sini kena jaga sasiah rupa diri? Sebab bila pelajar melakukan aktiviti dan keluar, pelajar bawa imej, bukan setakat imej diri sendiri, mak ayah dia bawa imej kelab dan persatuan dia bawa imej universiti. So kalau sekiranya orang melihat, apatah lagi bila dah pakai jaket ataupun ada mana-mana trademark UiTM, so ini pelajar UiTM ni, dia tak cakap ni pelajar KPK, ini pelajar elektrik, ini pelajar mechanical, pelajar chemical, pelajar civil. Tidak, pelajar UiTM. So, reputasi itu ataupun imej itu amat penting untuk kita jaga. Okay, itulah. And then, kemudian laporan aktiviti dan keuangan. Okay, menyentuh pada laporan, InsyaAllah ya, bermula semester Mac 2024, nanti Dr. Mira akan share dalam, kita ada grup ya. Saya minta juga kalau sebut pasal grup ni, grup WhatsApp, okay, grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp advisor dan juga grup WhatsApp MT. So nanti Dr. Mira akan share dalam kedua-dua grup lah, grup MT dan juga grup advisor, iaitu tentang laporan bulanan aktiviti persatuan. So kalau sebelum ni sebenarnya memang ada dilaporkan, tapi secara macam mungkin bagi share dalam WhatsApp, bagi makluman macam itu kalau secara verbal, tapi kita nak direkodkan. It's just a simple form, tetapi kita ada satu bukti, okay, kita ada satu evidence, okay, yang mengatakan apa tarikh program dan juga siapakah penyertaan daripada mana, kalau kata kita ada penyertaan daripada luar ke dan sebagainya, yang mana dia dalam satu form tetapi untuk setiap bulan. Ini akan disediakan oleh pelajar. Okey, terserahlah kepada MT persatuan, okey, mungkin akan namakan seseorang untuk menguruskan perkara tersebut. Okey, kalau semuanya nak letak pada setiausaha tak boleh lah kan. Okey, so letakkan satu orang untuk memastikan. So kalau kita kata bulanan, let's say kita mula Mac, April, Mei, Jun. So saya rasa lepas tu kita dah tak boleh buat aktiviti sebab minggu peperiksaan kan. So 4 saja. Dan mungkin nanti kita bermula balik pada Oktober, November, Disember dan juga Januari. And then kita dah exam pula pada semester yang untuk yang tahun hadapan tu. Okay, untuk 20244. Okay, untuk yang next week ni 20242. So, jadi kami tidak nampaklah sebarang alasan kalau kata borang laporan tu tak boleh dapatlah kepada kami. And then the other justification kenapa kita perlukan borang ini, okay, disediakan oleh pelajar, kita satu form saja ya, dia bukannya banyak. Satu form saja tapi everything is there. Okay, apabila disediakan oleh pelajar, kami akan minta penasihat. Okay, penasihat, saya ulang, penasihat menurunkan tanda tangan pengesahan. Okay, apabila telah menurunkan tanda tangan pengesahan di situ, means that penasihat aware ini adalah program-program yang dilaksanakan oleh persatuan beliau. Jadi tidak akan timbul lagi sebarang isu sekiranya, oh saya tidak tahu bila dia buat ni, saya tak pasti, saya tak ada. So ini juga penting, okay, kalau sekiranya, kerana kita juga ada audit daripada EAC yang mana dia akan lihat macam mana contohnya MPP, SMK dan juga persatuan-persatuan ni memastikan yang memang program itu kita memang ada buat.
Okay, so kita cuba nak memudahkanlah dari persegi contohnya untuk yang audit itu sendiri. Saya harap penasihat dan juga pelajar faham jelas dengan apa yang saya nyatakan. Walau bagaimanapun tak apa kalau ada masalah nanti di akhir program selepas semua sekali selesai kita ada Q&A. So kami memang harap sangat-sangat pelajar tanya banyak-banyak. Okay? And then saya rasa saya kena pergi cepat sikit. So, saya ada lagi 20 minit je. Okay, and then yang lain-lain ni saya harap saya rasa comments lah untuk adakan AGM, okay, mematuhi peruntukan-peruntukan. Okay, lagi satu sebelum terlupa. Semua penasihat, semua MT perlu cakna, sentiasa cakna tentang apa juga perkeliling yang dikeluarkan oleh TNC HEP, okay, dan juga peka terhadap apa juga guideline, apa juga prosedur kerja yang berkuat kuasa. Okey, dan contoh kan kalau kita ingat dalam amanat VC, saya rasa semua dengar amanat VC UiTM yang lalu, VC kata baca akta. Okey, fahamkan akta. Fahamkan perkeliling yang ada. Itu penting. Okey, dalam hidup kita seharian pun Muslim, kita ada panduan. Panduan hidup kita iaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah kita punya panduan. So sama juga dengan tugasan seharian kita. Okey, sama ada kita adalah pensyarah, kita adalah penasihat persatuan, okey, sama ada kita adalah pelajar, kita kena ada kita punya garis panduan, kita kena ada prosedur kerja, kita kena ada perkeliling yang menjadi guideline kita. Kalau tidak, kita akan membuat sesuatu mungkin tersilap dan sebagainya. Jadi kita dah adalah kita punya guideline tersebut. Dan saya boleh katakan yang paling penting dekat sini satu perkeliling yang saya harap boleh semua boleh refer nanti semula adalah perkeliling VC bilangan 2 tahun 2023. Okay, yang itu penting. Itu penting sangat-sangat. Okay. Then lagi satu saya harap juga tentang apabila membuat kertas kerja itu sendiri, kena faham tentang hierarki, contohnya disediakan oleh, ni belum lagi ni, sekejap lagi, saya duduk. Contoh kalau kata sesuatu program, kita ada satu program yang nak dilaksanakan, disediakan oleh pengarah. Pengarah ini, saya lihat pelajar sendiri confused. Kadang-kadang dia kata pengarah mestilah presiden, timbalan presiden ataupun MP. Tidak semestinya. It could be ahli ataupun orang yang biasa yang baru join persatuan tersebut tapi dia nak melatih diri dia menjadi pengarah. Okey, kalau sekiranya diberi kepercayaan. Okay, sebab dia ni adalah pelapis. Kalau tidak, sampai bila-bila pun hanya MT sajalah yang berpeluang menjadi pengarah. Dia tidak akan pergi kepada ahli-ahli yang lain. Jadi kena pastikan kertas kerja tersebut disediakan oleh pengarah, disemak oleh penasihat. Disemak oleh penasihat persatuan. Tu kalau kiranya melibatkan penasihat persatuan itu sendiri. Tetapi dia tidak ada disokong di sini. Kalau amalan sekarang adalah dengan ada disemak oleh MPP dan disokong oleh penasihat persatuan, betul? So kita akan mengguna pakai bermula sesi Mac 2024 ini tidak ada lagi disemak oleh MPP. Kerana sedia maklum MPP kita ada 2 orang sahaja. Saya ulang balik disediakan oleh pengarah program dan disemak oleh penasihat persatuan. Okey, tetapi kalau contohnya program tersebut related kepada akademik, contohnya macam program Excel, untuk memastikan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah, kita banyak ada peratus kegagalan 25% ke atas. Kita kategorikan sebagai critical subject. Last week kita dah keluar result kan. Ada beberapa kod khusus kita adalah mengalami kegagalan 25% ke atas. So mungkin ada pelajar nak buat program. So program bila nak masuk dalam JKPAP perlu ada nama persatuan, kelab dan persatuan. Jadi dia nak collapse. Dia nak collapse dengan persatuan. Contohnya tak kisahlah persatuan A. So persatuan A ini kalau bila nak buat paperwork disediakan oleh pengarah. Pengarah tu adalah pengarah program lah. Disemak oleh pensyarah yang berkaitan yang nak ambil inisiatif dan tak semestinya pensyarah ini adalah penasihat
persatuan. Dia ni adalah pensyarah yang kita katakan penasihat program. Dia beza penasihat persatuan dan juga penasihat program. Penasihat program tidak semestinya penasihat persatuan. Okey, dia dah ditandatangani dan akan disokong oleh penasihat persatuan. Kenapa penasihat persatuan kena sokong? Sebab dia kena tahu apa yang melibatkan persatuan beliau. Okey, itu saja. Saya rasa jelas. Kalau tak jelas nanti boleh tanya. Alright, saya sentuh sikit tentang program berimpak tinggi. Kenapa kita katakan program berimpak tinggi ini penting? Sebab ada pelajar-pelajar yang menghantar paperwork, dia tidak melihat kepada elemen-elemen ini. Okey, tidak melihat kenapa pentingnya kita nak buat aktiviti tersebut. Okey, so di sini digariskan oleh Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia itu sendiri, yang mana ini adalah untuk quadruple helix, okey, yang mana melibatkan government, okey, agensi kerajaan itu sendiri, akademia, okey, di UiTM lah. Okey, kalau kita sentuh UiTM di sini, melibatkan pihak industri dan juga melibatkan pihak komuniti. Saya rasa saya tak nak sentuh lama di sini sebab kita ada beberapa slide lagi. Alright, ni saya sentuh sikit saja. Ini adalah performance indicator PIHEP. Okay, yang mana ini adalah yang terkini lah untuk tahun 2024. So, saya mengambil kesempatan ini, okay, bagi pihak unit kepimpinan dan pembangunan pelajar dan juga semualah yang terlibat dekat HEP KPK ini, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penasihat persatuan dan juga terima kasih banyak-banyak kepada semua MT, okay, dan para pelajar KPK yang begitu aktif. Okay, kalau kita lihat tahun 2022 kita ada 573 program. Tahun 2023 kita ada 451 program. Kalau kita tengok banyaknya program, macam mana ni? Sebab apa? Sebab aktifnya pelajar-pelajar KPK. Okey, tetapi ianya macam saya beritahu tadi lah, ianya tidak akan berlaku kalau tidak ada teamwork ataupun semangat kekitaan di kalangan semua sekali. So, pada PI 2022, alhamdulillah kita capai pada Jun, okey, dan 2023 kita capai pada Julai 100%. So, insya-Allah lah kita cubalah yang terbaik untuk tahun 2024. So, kalau di sini kita ada PI 27 yang ini lebih kepada sulam. Okay, sulam saya tak nak menyatakan sebarang sasaran di sini ya. Saya cuma nak memastikan pelajar faham. Okay, penasihat saya rasa memang tak ada masalah lah. Ya, kenapa satu program tu kita perlu map kepada PI? Sebab UiTM ni dia ada visi dan misi sendiri. Okay, visi dan misi kalau lihat sekarang ni kita menuju kepada GRU 2025. So kalau 2024 ni kita adalah untuk global respectable, right? Sebabnya kita nak orang macam contoh kita boleh dipanggil, di-invite untuk jadi di pihak luar. So maksudnya pihak luar mengenali kita lah. Okay, the visibility of UiTM itself. Okay, dan kalau lihat di sini sulam, okay, 2027 saya rasa saya tak boleh nak terangkan dengan lebih satu persatu lah, nanti masa saya dah terlebih-lebih. Mungkin dekat sini saya ringkaskan saja. Okay, 28 International Volunteer Program, maksudnya program-program berrelate kepada kemasyarakatan, okay, volunteerism, okay, program-program yang berkaitan dengan leadership program, okay. Dan yang ini yang seterusnya 230 yang melibatkan company ataupun pihak industri, ini more kepada career activities, dan seterusnya adalah international communication skill related to program. Okay, so ini kalau pelajar kita mungkin menyertai sebarang conference, ingat ya, kalau you all sertakan conference dan sebagainya, itu semuanya adalah merupakan merit ya kepada institusi juga. Okay, dan student yang participate dalam international program, okay, organised by partner university, dan juga student yang involved dalam e-sport industry. Kita sekarang memang banyak e-sport, dan invention dan innovation, PI 37 dan PI 38 adalah program related to tourism ataupun ESI IDAI. Alright, so saya ada lagi dalam 12 minit tapi saya rasa okey kot. Okay, untuk terangkan yang ini. Yang ini sebenarnya adalah aktiviti tahunan ataupun kelab yang sebenarnya kita ambil daripada yang kita katakan yang telah berlaku sebelum ini. Dia more kepada aktiviti berkala.
So kalau kita kata aktiviti berkala ni, maksudnya kita akan dibuat pada setiap tahun. Okay. Dan mungkin juga ada penambahan lagi, tetapi ini yang ada dalam report SCP lah. Okay. Dan kalau lihat di sini, kita ada yang hari inilah Epok, okay, yang mana dia melibatkan 23 persatuan. Macam yang saya beritahu tadi lah, kita ada 23 persatuan, okay, yang aktif, okay, di KPK ada 23 persatuan. Okay, saya harap, sebab saya mungkin akan pergi agak laju di sini, yang paling penting saya nak, saya mohon sangat-sangat pada penasihat, pada pelajar faham, okay, kalau lihat di sini kita ada nama aktiviti dan kita ada nama kita namakan sebagai pihak yang bertanggungjawab. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita namakan di situ SMK lah kan, Jabatan Kepimpinan Mahasiswa, Jabatan Korporat dan Multimedia, dan kita ada nama persatuan di situ. So kalau kat sini kita akan nampaklah 23 persatuan ni, maksudnya kita perlukan pelibatan semua. Tidak ada pengecualian. Tidak ada yang boleh mengatakan sebarang alasan, oh tak boleh, saya ada apa ni, tak boleh. Contohnya Expo, persatuan saya tak boleh nak join Expo ni. Kami tak bersedia, kami tak macam tu lah contohnya kan. Sebab kita dah try our best untuk plan. Contoh ya, kalau kita kata tentang Expo ni kita plan pada tarikh yang memang kita rasakan, kalau tak silap saya ni masa ni minggu ketiga. Semester 2024. Jadi kita dah plan dah masa tersebut, tidak ada sebarang test ke ujian ke, jadi penyelibatan semua tu kita perlukan. Okey, jadi saya nak kalau faham konsep yang saya nyatakan ini, saya harap saya tak perlulah pergi satu persatu. Okey, maksudnya apa yang kami telah rancang di sini, apa yang pihak HCP rancang di sini adalah untuk memastikan kita ada satu panduan. Kan kita cerita tadi pasal guideline, pasal panduan, pasal prosedur kerja kan. Panduan yang jelas untuk memastikan kita tak tersasar. Jadi kalau untuk tahun 2024 ini, insya-Allah kalau kita boleh selesaikan semua ini, we are on the good track. Itu maksud saya. Okay, jadi kita ada kat sini K-pop, kan kita ada Kupika, okay, ni pun melibatkan semua. Kalau 23 persatuan tu maksudnya melibatkan semua. Kita ada Hari Pemantapan Tadbir Urus, yang ini penting. Yang ini penting yang mana insya-Allah saya dan Dr. Mira akan melawat ke setiap lokasi yang akan di-share oleh setiap persatuan nantilah. Kalau contohnya di bilik kuliah A contohnya kan, persatuan A ni di bilik kuliah A contohnya. So kami akan pergi ke bilik kuliah A. So, apa yang akan kami buat? Okay, kami nak melihat bagaimana tadbir urus ataupun gerak kerja yang dilakukan oleh pihak MT persatuan itu sendiri. So, of course yang paling penting adalah dari segi the filing system itself. Bukanlah kami kata nak hard copy, tidak. Okay, you all punya drive. Okay, mungkin satu hari nanti insya-Allah kita usahakan, unit kita usahakan yang mana kita akan minta link. Okay, kita akan sediakan satu Google Drive link, minta you all masukkan link yang berkaitan dengan persatuan masing-masing. Ini juga berbalik kepada yang saya beritahu tentang audit tadi. Okay, alright. So, saya ada lagi 8 minit. Okay, don't worry. Boleh habis lagi. Alright, Expo Kelab dan Persatuan macam saya beritahu tadi lah. Okay, Alhamdulillah ya. Saya nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pengarah-pengarah Expo Kelab dan Persatuan sebelum ni. Dah 2 tahun, okay, bermula tadi daripada 2022 dan 2023 memang mendapat pujian dan juga selain daripada itu mampu untuk menghasilkan e-magazine. Okay, ini memang saya kata kena bagi satu tapi ni dalam online kan dah buat tepukan tu, tapi boleh buat emoji lah kalau nak kan. Satu penghargaan yang tepukan dan penghargaan yang kepada semua. Okey, bukan sekadar kepada pengarah program, kepada semua pelajar. You all memang terbaik. Okey, memang terbaik dari segi komitmen, dari segi sebab itulah orang kata pelajar KPK ni maksudnya kreatif kan, selalu ke depan. Alhamdulillah, saya harap dia tidak berakhir di sini saja. Okey, kita akan usaha dan usaha lagi ya, insya-Allah. KPK boleh. And then yang seterusnya kalau kita tengok TBA tu, itu adalah to be announced lah. Kita tidak ada specific date lagi, tapi insya-Allah program-program ni akan dilaksanakan. Okey, seterusnya yang lain-lain ni program ni saya macam saya beritahu tadi lah ya.
Saya tidak nak mengulas satu persatu tentang program ini kerana masa lah, dan lagipun saya rasa benda ni akan berlaku nanti dengan lebih detail bersama jawatan kuasa yang berkenaan. Yang mana sebenarnya template ni juga kami telah sharekan dengan pihak MPP dan juga SMK KPK itu sendiri, insyaAllah. Okey, so ini adalah antara program-programnya. Persatuan Persatuan, International Chemical. So kita namakan situ persatuan yang terlibat. Yang mana SMK ni akan membantu. Jadi persatuan janganlah salah faham. Kenapa tiba-tiba IKMI yang buat? Kenapa kat situ nama SMK? Tidak. Okay, mereka membantu. Mereka akan membantu. Tapi masih lagi owner kepada program tu memanglah IKMI. Okay, dia tak akan lari. Saya bagi contoh IKMI. Minta maaf ya. Tak ada isu apa-apa. Saya just bagi contoh. Okay, contohnya macam Nessus, okay, and then yang seterusnya Robocon, IROC, okay, tapi kita juga akan melibatkan SMK untuk membantu, iaitu di bawah Jabatan Sukan Pertandingan dan Kebudayaan. Kita ada 9 jabatan dalam SMK, okay, dan 9 jabatan ni akan berhubung rapat lah dengan persatuan-persatuan yang ada. So kita ada, kalau tolak SMK, kita ada 22 lah, 22 persatuan yang ada, dan untuk memastikan semua perjalanan, semua yang dirancang tu dapat berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Okey. Kalau tengok di sini, ini sebenarnya adalah program dalam masa terdekat ni, okey, yang mana program ini under HCP KPK sendirilah. Okey, yang mana HCP KPK sendiri, yang mana kalau yang pertama ni kita akan libatkan persatuan jugalah yang ini. Okey, tips penjanaan pendapatan dan penajaan program kepimpinan dan kesawanan. So kenapa kita mengambil inisiatif ini? Kerana ini juga adalah hasil daripada feedback pelajar-pelajar itu sendiri. Mereka tidak begitu mahir ataupun tidak begitu mengetahui tentang cara-cara untuk mendapatkan tajaan, dan juga alhamdulillah ya, Prof Dr. Muhammad Hussein ni pun willing nak share dia punya knowledge, willing nak share dia punya experience tentang bagaimana nak mendapatkan penjanaan pendapatan dan juga penajaan bagi program-program tertentu, kerana Prof Dr. Hussein ni juga merupakan adalah pengarah Pusat Jaringan Industri Pejabat ICAN UiTM. Okay, so pengalaman luas dan dia ada banyak input lah. So kita harap sangat penyertaan daripada semua kerana kita susah nak dapat peluang macam ni, dan ini akan dilaksanakan secara face to face apabila pelajar dah balik semula ke kampus nanti, iaitu pada 19 April 2024. Saya harap sangat-sangat penasihat dan juga para pelajar akan join program ini. Boleh ya? Okay. Dan yang kedua, yang tadi itulah saya dah sentuh tadi, so tak perlulah saya ulang lagi, tapi ni saya nak tunjuk poster lah kan. Terima kasih Dr. Mira, penat-penat buat poster ni kan. Okey, Hari Pemantapan Tadbir Urus Organisasi ini. So ini memang penting, dan daripada sesi tersebut juga kita akan ada a two-way communication, which is kita akan lebih dekat dengan related kelab dan persatuan. So bila kami pergi membuat lawatan tersebut, ada mungkin yalah kita akan berdepan, so boleh menceritakan kepada kami. Tapi macam saya faham concern kita mungkin bajet lah. Tapi bajet ini sebenarnya bukanlah masalah kita sahaja, dia adalah masalah global. Okay, masalah global yang dihadapi, dan memang kita tak boleh nak elakkan, dan HEP sendiri pun sebenarnya kita juga ada kekangan bajet. Okay, sebab macam saya beritahu tadi lah, dia bukannya setakat KPK, bukannya UiTM, bukannya Malaysia, dia adalah masalah global. Memang kita sebenarnya mengalami masalah ekonomi global. Alright, so saya rasa okay, itu sahaja okay, yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okay, saya harap sangat-sangat apa yang telah saya sampaikan tadi melekat melekat di minda, sebab saya tak nak lah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Okay, dah lah bercakap masa Ramadan kan. Tapi macam saya beritahu, apa juga okay, kita cuba dengan sedaya upaya kita okay, untuk memastikan
apa juga yang kita rancang tu dapat berjalan lancar. Okey, memastikan apa juga strategi dan juga usaha kita ni, insya-Allah lah. Okey, semoga dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lain tak bukan sebenarnya adalah untuk bersama-sama kita adalah satu keluarga yang amat besar. Kita bersama-sama dalam memacu kecemerlangan kelab dan persatuan KPK itu sendiri. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua kerana atas usaha yang telah diberikan. Anda semua adalah yang terbaik. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.